A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Muzakir bin Harun. Nombor materi 056269. InsyaAllah pada dalam video ini saya akan mengupas sedikit tentang tajuk saya, iaitu nilai kemanusiaan dalam Islam. Mengikut definisi kemanusiaan adalah di dalam Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, iaitu kemanusiaan ini didefinisikan kepada perihal manusia ataupun sifat-sifat manusia. Sebelum tu, izinkan saya membaca sepotong ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara mereka ini yang berselisih faham, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jika kita lihat pada zaman dahulu, penguasa-penguasa ini apabila mereka ini telah menang dalam suatu peperangan, mereka ini akan mengambil harta rampasan tersebut dengan sesuka hati. Bahkan wanita-wanita yang ada pada ketika itu pun mereka mengambil dengan sesuka hati. Serta mereka ini bersikap tidak berperi kemanusiaan kepada hamba-hamba sahaya dan tidak berlaku adil kepada tentera-tentera yang telah pergi berperang. Akan tetapi dalam Islam telah ditetapkan dalam syarak bagaimana untuk membahagikan harta rampasan tersebut kepada tentera. Bahkan juga dalam Islam juga telah menetapkan kepada hamba sahaya ini kita tidak boleh menyakiti mereka, bahkan kita ni tidak boleh menzalimi mereka dengan sesuka hati. Saya ambil contoh iaitu sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Beliau telah diseksa dengan kejamnya, dengan zalimnya oleh tuannya sendiri, atas kerana beliau ini telah memeluk Islam tanpa diketahuinya, dan tuannya mahukan beliau ini untuk tinggalkan agama Allah SWT. Ini kita menunjukkan bahawa tuannya itu pada ketika itu tiada rasa kemanusiaan pun, sifat kemanusiaan terhadap Bilal. Baginda telah ditanya oleh seorang sahabat, iaitu beliau bertanya kepada baginda, "Wahai Nabi, aku telah memukul hamba sahayaku kerana dia ini sangat nakal. Jadi apakah hukumnya?" Lalu baginda menjawab, "Sekiranya kamu memukul dia atas dasar untuk mendidik dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan, maka kamu bersikap adil. Akan tetapi sekiranya kamu telah memukul dia lebih daripada apa yang telah dia lakukan itu, kesalahan yang telah dilakukan, maka kamu telah berlaku zalim kepadanya." Lalu sahabat tersebut telah membebaskan hambanya kerana bimbang dia ni berlaku zalim terhadap hamba sahayanya. Islam datang pada ketika itu adalah untuk membawa nilai kemanusiaan itu. Walaupun hamba tersebut bukanlah daripada golongan orang Islam, tetapi ianya dinilai sebagai seorang manusia. Nabi juga telah berpesan kepada sahabat dalam satu perang, iaitu perang Badar, di mana Nabi berpesan, "Wahai sahabat, bersikap ihsanlah kamu kepada hamba tawanan," di mana pada ketika itu Islam telah menang dalam perang tersebut. Dan Nabi berpesan supaya sahabat-sahabat ini tidak melakukan kezaliman terhadap hamba tawanan yang telah mereka miliki itu. Baru-baru ini pada tanggal 25 Mei 2021, umat Islam dikejutkan dengan serangan tentera Israel terhadap warga Palestin, di mana mereka ini mula untuk menawan Masjidil Aqsa pada ketika itu. Beberapa hari selepas itu, mereka mula menyerang Palestin ini dengan menggunakan segala kelengkapan aset mereka yang ada. Dan mereka telah memusnahkan kediaman-kediaman kawasan setempat sehingga menyebabkan kehancuran yang dahsyat pada ketika itu. Dan anak-anak kecil, orang-orang awam turut terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh tentera Israel. Disebabkan keganasan yang telah dilakukan oleh tentera Israel ini, beberapa negara Islam, antaranya ialah Malaysia, Indonesia, Turki dan juga beberapa negara lain telah mengecam tindakan yang telah dilakukan oleh tentera Israel ini terhadap umat Islam di Palestin. Bahkan juga ia telah membuka mata dunia kepada negara-negara yang bukan Islam untuk mengecam tindakan tentera Israel ini, di mana ia telah melanggar hak asasi kemanusiaan, undang-undang antarabangsa.
Kesimpulannya, isu kemanusiaan ini bukanlah satu perkara, satu isu yang boleh diambil ringan oleh semua orang. Tidak kisahlah mereka ini berlatar belakangkan daripada apa-apa bangsa ataupun agama, mereka ini agama Islam ataupun bukan Islam. Di dalam Islam juga telah diajarkan kepada umatnya untuk mereka ini bersikap adil, tidak zalim dan tolong menolong antara satu sama lain. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya tentang tajuk saya, iaitu tajuk nilai kemanusiaan dalam Islam. Setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.